Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita mulakan kuliah kita dengan mengikut kaedah-kaedah orang-orang soleh. Apabila mereka mendapat nikmat, mereka syukur dan mereka merasakan nikmat, antara nikmat yang besar apabila Allah izinkan kita ni untuk berada dalam keadaan taat. Maknanya kita duduk majlis ilmu, kita boleh sembahyang jemaah, kita boleh buat baik, kita tak buat maksiat. Jadi suasana ni, suasana yang baik gini, bila Allah izinkan kita berada dalam majlis tu, maka kita kena rasa dalam hati kita, inilah kurnia nikmat Allah yang besar yang tak semua orang dapat, tak semua orang diberi kelapangan. Lebih lagi sekarang ni dah 3 bulan. Sekarang baru jumpa balik. Saya pun sampai terlepas jalan masuk. Dah lama tak datang. Hari ni pun nampak balik guard tu. Dia pun tanya pergi mana. Lalu dia tahu kita datang. Dia pun baru puasan, dah mula ngajar balik. Maka syukurlah pada Allah. Allah memberi nikmat ini dengan banyak dan tak ada apa yang boleh kita dustakan. Okey, buka balik idaman penuntut. Setelah 3 bulan ditinggalkan, kita tengok balik pada muka surat 35. Betul ya, okay, 35. Dekat mana ni? Sunat rawatib. Dah baca belum? Sunat rawatib pada mereka yang hadir sembahyang. Dekat mana? Tengah-tengah. Okey. Dia mula-mula diterangkan sunat ni, pembahagian sunat ni, ada yang sunat dikerjakan secara jemaah, ada sebenarnya sunat yang sunatnya adalah sembahyang sendiri. Sunat sembahyang sunat yang disunatkan sembahyang sendiri. Ada sembahyang sunat yang disunatkan sembahyang jemaah. Itu dia cerita dulu dekat muka surat 34. Dan sembahyang sunat yang sunat di sembahyang cara sendirian. Yang pertama sekali dalam kitab ni dia tulis sebagai satu jenis sembahyang yang nama dia rawatib. Rawatib ini kalau kita nak cakap, dia adalah solat sunat yang mengiringi solat fardu, diiring. Sebelum, selepas. Ada juga solat yang ada sebelum, tak ada selepas. Ada yang solat yang ada sebelum, ada selepas. Dan antara sebelum dan selepas itu adalah solat fardu. Antara sebelum dan selepas itu solat fardu. Okey, kita dah cerita sampai muka surat 35. Jadi lepas tu dia bagi rawatib ni muakkad dengan ghairu muakkad, atau muakkad tiada muakkad. Maknanya ada sembahyang sunat yang sebelum dan selepas ini, yang mengiringi fardu ni, ada yang ditekankan untuk dibuat. Maknanya diberi penekanan untuk buat. Beri penekanan. Maknanya tuntutan dikuat. Bila tuntutan dikuat, itulah nama dia muakkad. Bila tuntutan dia tidak kuat tetapi masih sunat, jangan kata tak payah buat, tak apa, tak boleh fikir gitu. Dia masih sunat, maka dia letak bawah ghairu muakkad. Ghairu ni muakkad maksudnya, kalau dalam bahasa Melayu kita kata tuntutan dia tidak kuat, tiada muakkad. Okey. Macam mana ulama menggariskan ini muakkad, ini tak muakkad? Apabila mereka melihat sahabat-sahabat melihat yang muakkad ni Rasulullah dia tak pernah tinggal. Dan kalau dia tinggal, dia qadha. Apabila amalan ni Rasulullah tak pernah tinggal, kalau tinggal Rasulullah qadha, jadi ulama susun amalan ni muakkad. Atau Rasulullah bagi penekanan yang kuat. Dia galakkan betul-betul. Contohnya tak muakkad macam mana? Rasulullah dalam hadis tu ada kitab kata, dalam hadis kata apa? Rasulullah kata, kalau lepas maghrib nak sembahyang sunat, buatlah sembahyang sunat yang ringan. Maknanya ringkaskan sembahyang kamu.
Itu yang sembahyang sunat sebelum maghrib tu, lepas azan tu, itu nama dia ghairu muakkad. Rasulullah kata ringkaskan sembahyang kamu. Bila Rasulullah tekan, Rasulullah kata pahala dia besar macam sembahyang sunat sebelum subuh. Rasulullah kata pahala dia, ganjaran dia lebih besar daripada dunia dan seisinya. Maknanya kau nilaikan pahala dia lebih besar daripada apa yang ada dalam dunia ni. Maknanya besar sangat. Jadi bila dia punya ganjaran itu besar, maka ulama meletakkan dia sebagai muakkad, atau Rasulullah tak pernah tinggal. Rasulullah pernah lepas zuhur dia tak sempat semayang ba'diyah zuhur. Sebab ada orang datang, ada rombongan datang daripada luar tunggu Nabi. Lepas semayang terus jumpa. Dia nak bertanya pasal Islam. Nak bertanya pasal Islam. Zaman dulu lah ni. Apa di Islam. Rasulullah terang sampai masuk waktu asar. Tak sempat nak buat solat sunat lepas zuhur. Bila Rasulullah sembahyang asar jemaah, lepas sembahyang asar jemaah, dia buat sembahyang sunat. Maka para sahabat kata, lepas asar bukankah tak ada solat sunat? Rasulullah kata memang tak ada. Habis ni Rasulullah ni, apa solat yang kau lakukan? Aku qadha sembahyang sunat lepas zuhur tadi. Nampak? Bila sampai Rasulullah buat sampai qadha, maka ulama meletakkan sembahyang sunat lepas zuhur itu sebagai dikatakan solat sunat rawatib yang muakkad, yang ditekankan, digalakkan, kuat tuntutan dia untuk dia buat. Itu yang pembahagian muakkad, ghairu muakkad. Sama juga macam lain lah, korban. Ni nak buat korban ni. Nak buat korban. Sahabat-sahabat disuruh buat korban, Rasulullah buat korban. Sampai Rasulullah kata, kalau mampu buat korban, tak buat korban, jangan dekati masjid kami. Dia perkataan tu macam, kalau kita faham lah, dia macam marah pun ada, macam tak suka pun ada. Kalau tak marah pun tak suka lah. Siapa yang mampu buat korban, tak buat korban, jangan dekati masjid. Jangan datang lah, pergi balik. Macam itulah kalau bahasa kita, pergi balik. Jadi ulama meletakkan hadis-hadis ni, dan mereka memahami tuntutan dia kuat. Kalau kita cakap lah, siapa datang surau, tak masuk duit tabung, pergi balik. Kalau kita AJK cakap lah, memang AJK kena baling lah dengan tong. Maknanya AJK cakap, kalau kau tak nak sumbang, baik kau balik. Baik kau pergi sembahyang kat atas. Kau pakai api surau, kau pakai aircon surau. Kalau kat rumah lah ni, kat sini diorang bayar satu building kot. Kalau kat surau macam itulah. Datang, guna api, guna air, mengaji, tapi satu benda tak sumbang. Kalau AJK kata siapa tak sumbang, jangan datang. Tandanya AJK tanda tu AJK tak suka datang, jangan datang. Sebab kau bukan menyumbang, kami nak kena tanggung kau. Macam tu lebih kurang. Itu tanda tak suka. Jadi bila ada hadis yang macam ni, meletakkan hukum korban itu dalam muakkad. Tahun ni jangan tak buat korban. Ini gelang beli, handphone baru beli, iPhone apa 11 apa man yang baru ni 11S. Covid tu beli handphone ni. Orang nak kerja pun tak, peniaga tu berjalan tak dapat kerja, duit pun tak ada nak makan, dia boleh beli iPhone X. Wah, maknanya ada duit lah. Bukan kata tak boleh beli, maknanya ada duit lah. Berapa ribu? 6,000, 7,000 mahal. Macam harga motor. Tapi korban dia tak tahulah kalau dia kata beli iPhone tu muakkad ni tu. Tu tak tahulah. Tu mazhab mana dia ikut tu tak tahu. Korban dia buat bodoh . Dia datang ambil daging je. Wah, tak malu . Tak malu tau. Cuba datangkan rasa malu sikit kan. Malu lah dengan diri kan. Boleh buat ni korban satu bahagian tu 500, 600. Kalau luar negara tu ada yang 300, 400. Buatlah. Kenapa? Muakkad. Dituntut. Tak wajib, tapi muakkad. Okey. Dia dah terang ni, dia bagi dua ni. Dia bagi dua. Satu muakkad, satu tiada muakkad.
Segala sunat rawatib, dia nak terangkan ni, yang ada qabliyah. Qabliyah ni sebelum. Dan ba'diyah. Apa semayang rawatib yang ada qabliyah dan ba'diyah? Zuhur, maghrib, isyak. Subuh dia ada qabliyah dan tiada ba'diyah. Kalau terlepas semayang sunat qabliyah subuh, katakanlah datang-datang je orang dah semayang kat masjid. Nantilah, sekarang pun masjid pun tak semua buka ni. Datang-datang orang dah semayang kat masjid, kita pun semayanglah kat masjid. Lepas subuh kita boleh qadha. Kita boleh qadha semayang sunat qabliyah subuh tadi. Kalau nak qadha lah. Kalau nak qadha, mana boleh? Boleh. Kenapa? Sebab ulama kata dia muakkad. Dia muakkad. Niat dia macam mana Ustaz? Masa qadha? Begitulah. Tapi qadha sunat muakkad buat, qadha wajib jangan tak buat. Qadha wajib tak buat ni lagi tak bagus lah. Kalau dulu pernah dilanda bencana hati, jahil lah, jahil ni bencana hati, tak semayang 3 tahun, lebih teruk dia Covid 3 bulan je tak ngaji. Qadha bila Allah bagi usia, qadha semayang. Empat mazhab kata wajib qadha. Qadha okey. Segala sunat rawatib yang ada qabliyah dan ba'diyah wajib ditentukan qabliyah atau ba'diyahnya semasa niat. Wajib kena niat dalam hati ni. Saja aku semayang sunat, kalau cakap zuhur saja tak boleh. Qabliyah zuhur atau ba'diyah zuhur mesti takyinkan. Takyinkan ni yang kita belajar dalam rukun solat, dalam niat. Niat ni ada qasad, ada ta'arud, ada takyin. Ingat tak? Lama ni. Dia dah balik Covid ni, apa benda pun tak ingat lah. Qasad, ta'arud, takyin. Qasad sahaja aku solat. Ta'arud, fardu. Takyin, jenis fardu. Kalau semayang sunat berwaktu atau bersebab, macam ni, sunat rawatib ni, dia ada waktu dia. Ada waktu. Maknanya sebenarnya sunat ba'diyah zuhur ni antara zuhur dengan asar. Lepas masuk asar tak boleh dah. Sebenarnya sunat ba'diyah isyak antara lepas semayang fardu isyak sampai subuh. Maknanya dia ada waktu dia. Dia ada waktu. Dia ada waktu. Jadi sebenarnya sunat ada waktu ni, dia ni martabat niat, perlulah dia letakkan rukun niat tu qasad dengan takyin. Maknanya saja aku solat, tak sebut sunat pun tak apa, tapi mesti takyin kan. Kalau ada ba'diyah dan qabliyah, ada dua, kena sebut. Ini niat. Sama ada qabliyah atau ba'diyah zuhur, qabliyah atau ba'diyah maghrib, qabliyah atau ba'diyah isyak. Kenapa? Sebab dia ada dua. Maknanya takyin tu mesti ada menetapkan. Takyin tu mesti ada menetapkan. Macam kita niat puasa. Saja aku puasa esok hari, puasa Ramadan. Mesti cakap puasa Ramadan. Itu dalam kitab-kitab fiqh kata tidak memberai kata aku puasa esok hari. Tak cukup. Sebab apa? Mungkin puasa qadha. Mungkin puasa nazar. Mungkin puasa kafarah. Jadi takyin kan. Puasa apa? Puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Jadi bila solat itu dia ada qabliyah dan ba'diyah, mesti takyin kan. Takyin kan ni maknanya menetapkan jenis sunat itu qabliyah atau ba'diyah. Seperti usalli sunnatul zuhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Itu lafaz dia. Itu lafaz dia. Lama macam dalam hukum munakahat. Orang lelaki nikahkan anak.
Kalau dia ada 2 anak perempuan ni dua-dua belum kahwin, dia kena sebutkan nama anak perempuan yang nak dinikahkan. Kalau dia ada 1 je anak perempuan, dia boleh sebut aku nikahkan kau dengan anak aku. Tak sebut nama pun tak apa. Itu kaedah dia. Sebab apa? Itu je anak dia pun, tak ada anak lain ni. Tapi kalau ada 2, kena sebut. Kenapa? Dia tak cakap aku nikahkan kau dengan anak aku. Sebab mana 1 anak kau? 2 ni. 2. Ni ke ni? Tu dia kena takyin ke tu. Dia kena sebutkan, dia kena tentukan. Dia kena tentukan. Okey. Saja aku sembahyang sunat zuhur 2 rakaat qabliyah. Kena niatkan qabliyah tu. Allahu Akbar tu adalah takbiratul ihram. Dan usalli sunatul zuhri raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat zuhur 2 rakaat ba'diyah kerana Allah Ta'ala. Kalau dalam hati nak niat ba'diyah pun boleh, nak niat selepas pun boleh. Saja aku sembahyang sunat selepas zuhur boleh juga. Ba'diyah tu selepas lah. Ba'diyah tu makna Arab, perkataan Arab. Melayunya selepas. Qabliyah tu perkataan Arab, Melayunya apa qabliyah? Sebelum. Gitu je. Sebab dulu ada orang tanya, boleh tak kata selepas zuhur? Niat ni selepas zuhur, selepas tak apa. Nak kata ba'diyah zuhur boleh, nak selepas zuhur boleh. Tapi mesti ada perkataan itu, niat tu mesti ada sama ada ba'diyah atau qabliyah pada solat yang mempunyai ba'diyah dan qabliyah. Dengan ini kiaskanlah pada sembahyang yang lain. Apa sembahyang yang lain ada ba'diyah dan qabliyah? Ni contoh ni zuhur. Apa lagi? Maghrib. Apa lagi? Isyak. Jadi rawatib untuk maghrib, isyak dan zuhur mesti ditakyinkan. Takyin ni saya cakap tadi, ditentukan niat dalam hati sama ada ba'diyah atau qabliyah. Okey. Sunat rawatib yang tiada ba'diyah. Apa sunat rawatib yang tiada ba'diyah? Subuh. Lagi? Asar. Subuh dengan asar. Dia tak ada, selepas tu dia tak ada sembahyang sunat. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali ditulis, Rasulullah ada berdoa, semoga Allah Ta'ala memberi rahmat kepada mereka yang solat sunat sebelum asar 4 rakaat. Kalau tak kerja lah kat rumah kan, kat office mungkin payah sikit kot. Kalau boleh buat pun tak apa. Kalau kat rumah hari Sabtu, Ahad tak kerja, sembahyang sunat 4 rakaat. Zuhur. Sebelum zuhur. Jangan buat 2 lagi lah. Cubalah kita sekali kita tingkatkan 4 rakaat. Kenapa? Dalam kitab Bidayatul Hidayah tu ada doa Rasulullah. Moga Allah memberi rahmat. Rasulullah dah letak doa dia siang-siang kepada mereka yang sembahyang sunat sebelum asar 4 rakaat. Lepas ni kita cuba buat 4. Buat 4. Rumah saya tu memang saya tengok ramai orang buat 4. Sebab Bilal tu buat 4. Bilal ni dia azan, daripada bilik azan tu dia keluar, dia bawanya mic yang cordless tu. Dia sembahyang sunat, dia letak mic cordless tu kat dia sembahyang betul-betul belakang imam. Jadi dia sembahyang sunat. Jadi kita ni kat belakang ni kita boleh tahu dia sembahyang 4. Jadi bila dia sembahyang 4, kita pun ada ruang untuk sembahyang 4. Lepas tu kalau hari tak kerja ni, cubalah buat, berlatih buatlah. Tingkat-tingkatkan amal. Tingkat-tingkatkan amal. Buat 4 rakaat. Moga-moga niatkan dalam hati, aku diberi doa Rasulullah. Apa? Semoga Allah memberi rahmat pada mereka yang sembahyang sunat 4 rakaat sebelum asar. Itu ada dalam kitab Bidayatul Hidayah. Okey. Sunat rawatib yang tiada ba'diyah. Saya kata dulu, tiada ba'diyah ni ada 2 waktu je. Satu nama subuh, satu nama asar. Tidak diwajibkan tentukan qabliyah atau ba'diyah. Memang tak ada ba'diyah. Dia boleh sebut usalli sunatan subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Memadailah niat itu sah. Tapi kalau nak sebut, tak apalah, lagi bagus.
Kalau tak sebut, sah. Tapi kalau Zuhur, dia kata, saja aku semayang sunat Zuhur, tak sah. Saja aku semayang sunat Maghrib, tak sah. Saja aku semayang sunat Isyak, tak sah. Sebab Zuhur, Maghrib, Isyak, dia ada pair. Dia ketentukan. Ba'diyah ke qabliyah? Tapi subuh, ini sebelum, ini qabliyah, tak ada ba'diyah. Asar, ini sebelum, mana ini qabliyah, tak ada ba'diyah. Jadi bila kita kata semayang sunat asar atau semayang subuh, dia mestilah merujuk kepada qabliyah. Dia automatik rujuk pada qabliyah. Kenapa? Dia tak ada ba'diyah. Faham ke tak faham ni? Saya dah start mengajar kat pejabat tau. Bila hari pertama mengajar, saya tengok muka orang confused tau. Tanya tak boleh jawab, yang rajin jawab pun dah beku otak. Oh, COVID ni dia makan otak betul lah. Jadi bodoh. Mana muka kita macam orang asing ke? Saya nak takut takut lah mengajar. Mana muka macam kekut macam dia tak pernah dengar. Oi. Lupa. Banyak sangat duduk rumah. Kan? Otak jadi bodoh. Banyak duduk rumah. Lepas tu pasal aircon, otak jadi beku. VIP banyak, bising pula. Faham ni? Qabliyah. Jadi kalau kita niat subuh besok kita main sunat. Usalli sunata subhi ra'ataini lillahi ta'ala. Kita tak payah sebut. Tak payah sebut qabliyah. Kalau sebut, tak apa. Tak sebut, sah. Tu dia nak cakap tu. Dengan contoh niat ini, dikiaskan sembahyang sunat dahulu daripada asar. Usalli sunatul asri. Tak payah sebut qabliyah. Raka'ataini ke, arba'ah raka'atin ke, dia paling elok buat 2, beri salam buat 2 untuk asar. Kalau buat 4 terus pun tak apa. Paling elok buat 2. Lepas tu buat 2. Kenapa ulama' kata buat 2? Kita boleh salam 2 kali. Bila kita salam ni, dalam kitab Muniyatul Musalli, salam yang sempurna itu, bila engkau beri salam, engkau niatkan, kalau jemaah, engkau niatkan menjawab salam imam. Walaupun jawab salam ni wajib. Menjawab salam imam. Imam tu Assalamualaikum warahmatullahi, kita menjawab salam dia. Kita beri salam, kita niat jawab salam dia. Dan kita niatkan juga memberi salam kepada malaikat di sebelah kananmu dan malaikat di sebelah kirimu. Kalau sebelum tak pernah niat, kita niatkan Assalamualaikum warahmatullahi, kita niatkan beri salam pada malaikat belah kanan. Nanti rakib atib ni dijawab lah. Salam ni kan doa, betul Nanti dia jawab lah, Waalaikumsalam, sejahtera juga atas kamu, warahmatullah, moga kamu dirahmati Allah, wa barakatuh, dan kamu mendapat berkat juga daripada Allah. Sekali semayang, sekali dapat doa malaikat. Tapi kena niatkan memberi salam pada dia. Jangan tanya, tak dengar pun dia jawab. Tak payahlah dengar. Kan dengar kan demam pula. Okey. Dengan ini dikiaskan sembahyang sunat dahulu daripada asar. Cara mengerjakan sembahyang sunat rawatib. Ni nak cara pula. Tadi dia cerita pasal niat. Macam mana niat begini boleh untuk macam ni, boleh untuk macam ni. Cara kaedah mengerjakan sembahyang sunat rawatib ini seeloknya ialah 2 rakaat, 1 takbir dan 1 salam. Maknanya 2. Sebab dia adanya 4. Zuhur 2 muakkad, 2 ghairu muakkad. Lepas zuhur 2 muakkad, 2 ghairu muakkad. 2 dituntut, 2 tidak kuat tuntutan. Boleh buat 4 sekali? Boleh. Tapi yang elok buat 2, buat 2. Bila rajin-rajin tu buat 4. Dalam hadis Rasulullah kata, siapa yang sembahyang sunat sebelum zuhur 4 rakaat. Dan dia kata sembahyang sunat lepas zuhur 4 rakaat, maka Allah Ta'ala akan haramkan tubuh dia daripada api neraka. Tapi kalau kita datang mengaji macam ni,
kita duduk mengaji ni lebih afdal. Jangan pergi sembahyang sunat. Duduk mengaji lebih afdal. Jangan duduk belakang baca Quran. Sebab benda ni Rasulullah dah sebut. Duduk majlis ilmu lebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Duduk majlis ilmu lebih afdal daripada ziarah 1000 orang sakit. Duduk majlis ilmu lebih afdal daripada hantar 1000 jenazah. Ada sahabat tanya, adakah lebih afdal daripada baca Quran? Rasulullah kata, engkau tak ada ilmu, macam mana kau nak baca Quran? Lepas tu jangan sunat. Datang baca ilmu, terus duduk. Letak niat. Kalau sini tak boleh lah niat apa, itikaf. Surah ni tak boleh lah. Letakkan niat. Ya Allah, berilah aku ilmu manfaat. Maka malaikat akan payung dia. Bukan payung belanja. Malaikat akan naungi dia, buka sayap dia. Tanda kasih pada orang-orang yang menuntut ilmu. Malaikat rahmat datang dekat dia, doakan dia. Doakan apa? Ya Allah, rahmatilah dia, ampunilah dia. Ni yang kosong-kosong ni ada duduk ni. Tak nampak lah. Tulislah kosong, dia duduk lah. Dia orang ni mana ada COVID. Benar. Tu dulu kami belajar kan, tumpang-tumpang ngaji kat pondok. Kan budak balik tak ada orang. Adalah beberapa orang kampung, kita tumpang-tumpang orang kampung sana datang, kita pun datang tumpang-tumpang belajar. Ustaz, dah tak ada orang. Dia kata tak apa, budak-budak cuti. Malaikat rahmat tak cuti, dia kata. Dia kata malaikat rahmat penuh. Ini malaikat rahmat penuh ni. Walaupun kita kata kosongkan. Ini tak payah kosongkan, memang kosong pun. Aku mengajar sini 8 tahun, mana pernah penuh ni? Tak pernah penuh pun. Betul tak? Mana pernah ada orang ni? Orang lah. Malaikat rahmat ada lah ni. Okey. Rakaat yang pertama, dia nak ajar ni surah apa baca ni? Baca Fatihah. Baca surah Fatihah. Dan baca suratul Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ni kitab budak sekolah menengah. Macam kafar menengah lah. Yang dipakai di Johor. Kat Johor kadang-kadang dia pakai Mu'tah al-Badrain. Orang Johor kalau sekolah agama rasanya patutnya bidang fiqh ni pakar tu. Dia pakai Mu'tah al-Badrain tu dulu. Saya ingat dulu. Lepas tu dia tulis ni Suratul Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Dia tulis gitu nak beritahu surah Kafirun surah apa? Ni silibus orang budak sekolah menengah ni. Kalau kita pakai kitab ni kita tak faham kita kena turun surah rendah. Dan rakaat kedua baca Fatihah dan suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Kalau nak tanya baca surah apa? Baca surah ni lah. Jadi ulama susun ni rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Qul huwallah. Kenapa? Sebab dia dapat sunat rakaat pertama surahnya lebih panjang daripada rakaat kedua. Satu. Nombor dua, Al-Kafirun ni susunan dia dalam Quran, kan dia ada surah pertama Al-Fatihah sampai 114. Jadi dia ikut susunan. Al-Kafirun ni dekat atas, Qul huwallah ni dekat bawah. Susunan nombor surah tu 1, 2, 3 sampai 114 tu. Jadi sunat yang kedua dia dapat, dia ikut susunan surah. Sunat pertama tadi disunatkan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Itu yang ulama meletakkan Al-Kafirun dan Qul huwallah ni. Lagi apa? Lagi mudah. Kalau dia boleh letak surah lain pun boleh juga. Kalau letak abasa wa tawalla, mampulah tak semayang. Tak payahlah surah-surah Sabih surah Rabbika A'la pun orang tak hafal ramai. Dia letak yang mudah. Tengok cara ulama dulu menulis kitab ni, dia memujuk. Dia kata eloknya 2 rakaat, 1 takbir, 1 salam. Dia kata elok, dia pujuk tu. Eloknya begitu. Bangun sembahyang subuh.
eloknya awal waktu. Dia kata elok. Dia nak pujuk dulu. Boleh juga dicantumkan sekali sunat muakkad dengan tiada muakkad 4 rakaat, 1 takbir, 1 salam. Boleh juga buat 4 kali. 1 takbir, 1 salam. Dengan 1 tahiyat tasyahud. Atau 2 tasyahud. Tasyahud ni apa? Tahiyat. Katakanlah lepas ni kita nak buat 4 rakaat. Wah, dah dengar belajar ni ada semangat sikit lah. Hari ni je, besok tak ada lah. Besok dia kena antibiotik, habis. Semangat hilang. Kita buat, kalau 2 tahiyat, kita buat macam sembahyang zuhur lah. Ada tahiyat awal. Tu ada orang tanya, Ustaz, saya ni banyak benda nak qadha. Tak sembahyang dulu lama, tahun-tahun. Boleh tak saya qadha zuhur, saya tak duduk tahiyat awal? Boleh tak? Sah tak? Soalan ni sah ke tak sah? Saya tanya dia, boleh ni maksud apa? Dia kata sah tak? Sah tak? Sah lah, sebab tahiyat awal ni bukan wajib, bukan rukun. Betul? Tahiyat awal ni sunat dalam solat. Duduk tahiyat awal, baca tahiyat awal. Sunat apa tu? Sunat muakkad. Sunat apa? Ambo, 3 bulan ni habis saya. Dah belajar. Ab'ad, alif, ba, ain, alif, dot. 3 bulan ni dikelinam habis. Jadi bingung habis. Ab'ad. Jadi bila sunat, nama sunat, walaupun ab'ad ni, dia adalah separuh daripada semayang, seolah-olah sebahagian dia semayang, boleh lah, maknanya kalau nak sah, sah lah. Cuma memanglah tak dapat lah pada sunat tu. Bukan kata semayang semayang qadha, semayang tunai pun kalau tak buat, sah lah. Kalau nak kata sah, sah. Dia kata, Ustaz, saya nak qadha subuh ni. Dulu subuh paling banyak tinggal. Tapi nak buat kat masjid, malu pula nak angkat tangan kunut. Saya tak kunut, boleh? Boleh lah, sebab kunut juga adalah sunat, betul? Sunat apa? Sunat ab'ad. Ab'ad. Saya ni sebab ngajar online, kalau tak ngajar online, saya menjadi bodoh je kan. Jadi lupa. Sekarang ni 2 malam sekali ngajar online. 2 malam sekali ngajar online. Okey. Boleh juga dicantumkan. Maknanya buat 4 rakaat sekali. Tapi yang elok buat 2. Lepas tu bangun, buat 2. Takut buat 2, tiba-tiba datang rasa malas. Okey, buat 4. Tak apa, buat 4 sekali. Terus. Buat 4. Sama juga sebenarnya sunat witir. Dia witir ni maksimum dia 11. Nak buat 11 kali. Rum. Allahu Akbar. Rakaat ke-11 baru salam. Boleh? Boleh? Tapi yang elok dia apa? 2, 5 kali, lepas tu buat 1. Jadi 11. 2 kali 5, 10, cuma 1. Itu paling bagus. Itu paling elok. Jadi kita tak adalah terlupa rakaat. Kalau kita buat 10, 11 terus, 7 ke 8, 8 ke 9, 6 ke 5, 5 ke 4. Terabur lah. Terabur. Tapi boleh. Tapi kena fokus lah. Kena fokus. Kena fokus betul-betul. Boleh, insyaAllah boleh. Boleh juga dicantumkan sunat muakkad dengan tiada muakkad. Maknanya zuhur ni, 2 ni sangat kuat tuntutan. 2 lagi tambahan tidak kuat tuntutan. Ini nama dia tiada muakkad. Ini nama dia muakkad. Buat 2 asing-asing boleh, buat sekali pun boleh. Sama ada duduk tahiyat awal atau tak duduk tahiyat awal. Tu bangun. Rakaat ketiga pun boleh juga. Itu nama dia 1 tasyahud. Kalau ada tahiyat awal, itu nama dia 2 tasyahud. Tapi zuhur dia apa, hukum dia samalah, sunat dia sama. Tahiyat awal ni sunat ab'ad ni pada sembahyang sunat pun sama, hukum dia sunat ab'ad. Tahiyat awal ni pada sembahyang wajib pun sama. Okey. Lafaz niatnya tu niat lah. Lafaz niatnya usalli sunatul zuhri arba'a raka'atin qabliyatan lillahi ta'ala. Saja aku semayang sunat zuhur
arba'a rakaatin. 4 rakaat qabliyah. Kerana Allah Ta'ala. Ini contoh qabliyah lah. Kalau ba'diyah, ba'diyah lah. Kalau qabliyah, qabliyah lah. Niat ni 4 rakaat terus. Bila 4 rakaat terus, kita nak duduk tahiyat awal pun boleh. Maknanya kita buat 2 tahiyat. Atau kita tak nak duduk tahiyat awal, kita terus bangun. Pun boleh juga. Tapi pastilah buat 2 tahiyat ini, pastilah pahalanya tak sama dengan 1 tahiyat. Betul tak? 2 rakaat. Mestilah pahala dia tak sama dengan 4 rakaat terus. Kenapa? Yang eloknya buat 2-2. Sebab 2-2 ni dia ada perlawanan. Dah habis salam tu, kita boleh cabut. Tapi kita sambung. Tu perlawanan tu yang ada tu. Kalau 4, kita terikat. Kita dah niat 4. Tak boleh kita potong 2. Tu yang elok tu buat 2-2. Kalau hari-hari tak kerja kan, bolehlah buat. Bolehlah buat. Rakaat pertama. Okey, kalau kita buat 4 rakaat terus, maknanya tak ada salam 2. Baca Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun. Okey. Rakaat kedua, baca Fatihah dan Qul huwallah. Rakaat kedua, jika berkehendak. Maksudnya apa? Kalau nak, bolehlah duduk baca tasyahud. Tasyahud apa tu? Tasyahud awal. Macam duduk tasyahud, macam tasyahud awal. Dan jika tak nak, boleh terus bangun untuk rakaat ketiga. Kau tak nak terus bangun? Boleh? Boleh. Bila sampai rakaat ketiga, baca Fatihah. Jika berkehendak, baca surah. Ada surah pula. Nampak tak ada surah? Ada surah. Baca Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian sujud, habis semua bangun untuk rakaat keempat, baca Fatihah. Jika berkehendak, baca surah Qul a'udzu birabbin nas. Jika berkehendak. Kalau tak nak, boleh? Boleh lah. Jika berkehendak. Maknanya eloklah baca. Maknanya kalau kita buat 4 rakaat terus, kita disuruh juga baca surah. Kalau kita buat 2-2, kita ulanglah balik surah tadi. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Qul huwallah. Rakaat kedua Qul huwallah. Dia dulu-dulu punya ustaz yang tua-tua ni kan, tu kadang-kadang dia cerita kan, masa dia orang ajar tahun 70-an. Kadang ajar je bab ni surah rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, dia kata. Rakaat kedua Al-Ikhlas. Ini tahun 70-an tau. Diorang cerita lah. Ada yang angkat tangan. Ustaz, Al-Ikhlas tak hafal. Kau tak hafal, baca Qul huwallah. Qul huwallah hafal. Macam tu. Ini tahun 70-an tau. Jadi kitab ni 80-an semua ni, keadaan dia gitu. Tapi kalau sekarang ada lagi orang tanya, kita kata baca Al-Ikhlas, Al-Ikhlas panjang lah, baca Qul huwallah boleh tak? Ni agak sedih lah. Tapi dah tak ada orang macam ni. Dah tak ada lah, generasi ni dah tak ada. Lepas tu dia kitab-kitab ini, dia kata baca Qul huwallah, dia tulis Qul huwallahu ahad. Kadang tulis Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Zaman dulu ustaz-ustaz yang tua-tua ni dia cakap zaman dulu memang ada gitu. Memang ada gitu. Dia punya ilmu agama dia sangat rendah lah. Jangan sampai peringkat tu lah. Kemudian sujud serta tahiyat akhir, tasyahud akhir dan salam. Jika tiada berkehendak membaca surah pada rakaat ketiga dan keempat,
boleh juga boleh juga koma. Tinggal Fatihah saja seperti zuhur. Kena koma tu. Nanti dia baca, boleh juga tinggal Fatihah. Mana boleh tinggal Fatihah? Lepas dia kata koma. Tak koma nanti dia baca begitu Rakaat ketiga dan keempat boleh juga tinggal Fatihah. Macam mana sembahyang tinggal Fatihah? Fatihah ni rukun. Waktu kalau kita baca kitab pondok kan, kita kena buat macam tu tau. Bila guru berhenti baca, kita potong. Guru berhenti baca, kita potong. Kalau tidak, guru kata nanti jadi salah faham. Ali makan roti, Bengali bawah rumah. Dia kata kan? Itu makna dia, Ali tengah makan roti atas rumah, ada Bengali kat bawah rumah dia. Tapi kalau kita sambung ke depan, Ali makan roti Bengali bawah rumah. Itu lain. Itu maksud dia makan roti Bengali. Itu dia duduk bawah rumah. Tapi kalau Ali makan roti, Bengali bawah rumah. Itu lain. Itu dia duduk atas, makan roti, ada lelaki Bengali bawah rumah. Itu guru-guru bagi contoh tu. Dia sama macam ni, dia kata. Kalau kita baca seorang kat rumah, kita tak koma-koma dengan betul, nanti kita kata, tinggal Fatihah. Macam mana sebenarnya sunat boleh tinggal Fatihah? Itu kita tak faham. Maknanya bila tinggal surah ni, rakaat ketiga keempat, tinggal Fatihah saja, samalah seperti sembahyang zuhur. Kalau tak nak baca surah pun tak apa. Tapi yang eloknya baca surah. Tapi yang eloknya baca surah. Sebab dulu guru kata apa? Kita tinggalkan, kita buat dua sembahyang berbasingan. Cuma cantum pada niat je. Dua sembahyang yang muakkad dengan ghairul muakkad. Cantum pada niat. Lepas tu kalau kita buat asing-asing, kita ni buat surah, ni buat surah, ni buat surah, ni buat surah. Jadi bila kita cantumkan, kita jangan tinggalkan surah ni. Dia sembahyang ni fardu kalau sembahyang sunat pun sama Kalau kita tinggal baca surah, hukum ni makruh. Ni nak tahu ni. Kalau kita masuk zuhur, katalah kita masuk zuhur ni. Kita masuk rakaat ketiga. Kita masuk, baca Fatihah habis, imam pun baca Fatihah saja. Imam tak baca surah lah, zuhur kan, rakaat ketiga. Dia rukuk, kita rukuk. Nanti di keempat, kita baca Fatihah, imam baca Fatihah. Dia rukuk, kita rukuk. Nanti bila kita naik, imam beri salam, kita kena naik. Tambah lagi 2 rakaat. Tadi masa kita masuk 3, 4, sebenarnya kita 1, 2. Kita sunat baca surah. Tapi sebab imam 3, 4, dia tak baca surah, kita ikut dia. Lebih utama kita kena ikut dia. Tapi bila kita naik rakaat ketiga, kita sunat baca Fatihah, baca surah. Dan rakaat keempat, sunat baca surah. Kenapa? Sebab rakaat pertama, rakaat kedua, tadi kita tak baca surah. Sebab kita ikut imam 3 dan 4. Faham tak faham ni? Ada kelakar pejabat kata, ustaz kita hilang. Sampai hilang kitab. Covid-nya pasal ni. Tu saya kena cakap pelan-pelan. Nak betulkan balik akal bagi faham. Itu dulu masa ngaji Baharul Mazi. Okey, lepas ni kalau kita masbuk, kita masuk rakaat kedua, kita baca surah. 3, tak baca surah. Sebab imam tak baca surah. Utama ikut dia. Keempat baca surah. Nanti naik rakaat keempat, kita baca surah. Kenapa? Tadi 2 tak baca. 2 pada kita, bukan 2 pada imam. Kenapa? Meninggalkan bacaan surah itu dikatakan makruh. Lepas tu kalau sembahyang sunat pun jangan tinggal surah. Baca surah pendek-pendek pun tak apalah. Mungkin kita kerja ke, kita malas ke apa, tak tahulah. Tapi jangan tinggal surah. Dia ada 2 bacaan dalam solat ni yang kalau kita tinggal. Baca sunat yang kita tinggal, dia jadi makruh. 1, baca surah. Lagi 1, baca doa dalam tayat akhir. Itu doa dalam tayat akhir dia. Allahumma inni itulah a'udzubika min azabil qabr. Dulu guru kami dia pujuk anak murid. Dia 4 doa kan. Rasulullah ajar mohon perlindungan pada 4 perkara. Dan Rasulullah kata bacalah dalam tayat akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min azabin nar. Ada juga guru ajar wa a'udzubika min azabin nar jahannam. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal. 4 ni.
Dulu guru kata kalau tak hafal 4 ni, hafal satu dulu, baca dulu satu. Bacalah satu dulu. Jangan tak dapat hafal semua, tinggal semua, janganlah. Maknanya kita boleh baca, kita baca dulu. Kenapa? Mengelakkan makruh dalam solat. Kita letak makruh ni Allah benci. Tu yang kita ada kekuatan untuk tinggal. Jangan kita faham makruh ni, makruh buat tak apa. Lepas tu kita akan buat lah. Buat apa, kita tinggalkan. Okey. Jadi itulah kebaikan surah. Sebab bacaan Quran yang dibaca dalam solat, satu huruf dia 100 pahala. Baca ayat Quran luar solat, satu huruf 10. Rasulullah kata, aku tak cakap alif lam mim 10. Aku kata alif 10, lam 10, mim 10. Ini huruf lah, huruf. Lepas tu jangan tinggal surah. Jangan tinggal surah. Ambil surah depan tu panjang sikit. Kalau kita ni tak pandai bacalah. Itu yang masa Covid tu ada orang cakap, Ustaz, suami saya asyik baca surah sama. Okey lah tu. Okey lah tu. Qul huwallahu dah jadi wajib baca. Okey lah, tak apalah kan. Kurang-kurangnya dia boleh jadi imam lah untuk kita. Kita ni banyak orang komplain, susah juga. Bagilah semangat kat suami. Itu ambil kata malu lah, tak apa bang. Itu yang abang hafal tak apa. Allah rahmati abang. Cakap begitu. Layaklah dia untuk kita. Betul. Kalau kita ni orang soleh, orang soleha, dapatlah suami soleh. Layaklah diri yang kita. Allah tu adil, dia buat begitu. Lengkap melengkapi. Bagi semangat begitu. Jangan ketawa kat belakang. Jangan sembahyang masa Covid. Dia agak, ni mesti keluar Allah. Ni mesti keluar Allah. Pum, keluar Allah keluar. Dia tersenyum kat belakang. Jangan begitu. Dan jangan paling takut, jangan rasa hina dengan surah tu. Ini boleh kufur. Jangan rasa hina. Apalah baca Quran. Jangan. Ini jangan cakap. Ini perkataan ni dulu guru cakap bahaya ke. Apa yang kau ni asyik ke Allah. Asyik ke Allah. Dia macam satu penghinaan tau. Sebab Allah ni surah pendek. Tahu tak kalau Allah ni, ulama' dulu, masa saya ngaji dulu Ustaz kata, kalau ada hajat baca 1000 kali lepas subuh, baca doa. Allah akan makbulkan hajat kau. Atau baca 1000 kali lepas maghrib. Rasulullah pernah dengar ada orang lelaki doa kan. Allahumma inna qul wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rasulullah kata Allah dah ampunkan dosa dia. Allah dah ampunkan dosa dia. Lepas tu jangan kita cakap macam tu. Apalah kau ni asyik-asyik qul wallahu inna ataina qul jangan pada kasat nak merendahkan ayat Quran ni bahaya tau, ni sangat bahaya. Kalau suami kita pandai baca qul wallahu tu okey tu. Itu ayat itu surah tauhid okey lah tu. Dalam tu ada kalimah yang disebut oleh Bilal masa dia diimpap oleh orang-orang musyrikin. Ahad. Demikian juga pada sunat ba'diyah. Katakanlah qabliyah nak buat 4 sekali, boleh. Ba'diyah buat 4 sekali. Usalli sunatul zuhri 4 rakaatin ba'diyatan. Saja aku sembahyang sunat zuhur 4 rakaat ba'diyah. Kena niatkan ba'diyah. Sebab apa? Zuhur ni ada qabliyah, ada ba'diyah. Kalau dua niat dua. Dua bangun niat 2. Kalau 4. Lepas itu kerjakanlah ke-4 rakaat itu sama macam sunat qabliyah tadi, yang atas tadi, yang cerita ada surah ni. Boleh juga ke-4 rakaat qabliyah itu dicantum dengan ke-4 ba'diyah. Ini buat berapa? Buat 8 sekali pun boleh. Buat 8 sekali. Jadi 8 rakaat dilakukan selepas mengerjakan sembahyang fardu. Nampak? Tak boleh buat sebelum sembahyang fardu. Kau nak buat 8 sekali. Mesti buat lepas fardu. Faham Tak boleh sebelum zuhur ni kita buat 8 sekali. Lepas tu sembahyang zuhur. Tak boleh. Sebab masa tu ba'diyah tak ada lagi. Sebab kita belum sembahyang zuhur. Jadi dia kata dilakukan selepas mengerjakan sembahyang fardu dengan satu takbir, satu salam.
8 Express. Express 8. Tak ada duduk-duduk tahiyat, tak ada. 8. Usalli sunatul zuhri. Sama ni rakaatin. Ni qabliyatan. Qabliyatal ba'diyatan. Maknanya campur dua-dua. Lillahi ta'ala. Jangan risau pasal niat yang lapar ni. Niat aja dalam hati, sahaja aku sembahyang sunat zuhur, 8 rakaat, qabliyah, ba'diyah. Kena sebut dua lah. Tapi syarat dia, mesti buat lepas mengerjakan solat fardu. Maksudnya lepas zuhur, baru boleh buat. Lepas maghrib, baru boleh buat. Lepas isyak, baru boleh buat. Lepas main fardu, buat 8 terus. Sekali kita amalkan lah, baru kita boleh ingat. Kalau benda, kalau tak amal, memang dia tak ingat. Ni baru belajar. Buat 8 terus. Lepas takbir, buat 8 ni. Baca Fatihah dan sebarang surah. Kalau nak ikut surah-surah tu pun boleh. Rukuk sujud, buatlah begitu seterusnya hingga habis 8 rakaat. Selepas tahiyat terus salam. Lihat Bayuri. Ini kitab ni, nama kitab. Juzuk 1, muka surat 137. Baca surah 8 rakaat pun boleh. Terus 8 sampai rakaat ke-8 bersalam. Okey, kita dah habis belajar tadi ba'diyah dengan qabliyah. Jadi apa tindakan kita seterusnya, kita niatkan kita nak buat lah. Kalau ada masa, eloklah buat. Kalau hari tak kerja, lagi elok buat. Sebab memang ada masa pun. Kalau kita tak ada niat buat, kita belajar tak ada niat buat, nanti Imam Ghazali kata ilmu tanpa amal adalah gila. Dia kata gila. Kita jadi orang gila. Kenapa dia kata orang gila? Sama macam engkau sakit, engkau ada ubat, engkau tak makan. Mana ada ubat? Ubat ni mana ada apa? Ada ilmu tapi tak amal. Sama juga macam engkau bawa pedang masuk hutan dan engkau jumpa dengan singa yang ingin menerkammu dan engkau tak guna pedang tu. Gila. Tu nama gila. Padahal gunalah pedang tu, lawan singa tu. Sekarang ni bila ada ilmu, dia tak ada amal, Imam Ghazali kata gila. Lepas tu bila dah belajar ni, cuba-cubalah praktik lah. Mana-mana sempat praktik buat, mana dapat buat, mana dapat buat. Gitu. Kalau ada amal tak ada ilmu, Imam Ghazali kata sia-sia. Dia sia apa? Allah tak terima. Lepas tu semayang ni kena belajar rukun, kena belajar syarat sah, kena belajar semua-semua ni. Takut Allah tak terima. Maka jadilah amalmu seperti debunya berterbangan. Debu ni tak ada nilai. Jadi ni dua gabungan perkataan yang sangat penting yang kita kena ingat. Ada ilmu, tak ada amal, gila. Kita dah lama dah jadi orang gila. Kita dah belajar macam-macam, betul tak? Dah belajar macam-macam tapi tak buat. Janganlah nanti dikata orang gila pula. Buat apa yang boleh buat dulu. Jangan tinggal semua. Mana daya buat ni, buat ni. Daya buat ni, buat ni. Okey, insyaAllah nanti sambung kedua ni, sunat witir. InsyaAllah semoga Allah kembalikan akal yang menuntut ilmu ni. Dah 3 bulan tak ada, dan dikembalikan kita kepada faham dan rezeki yang kita lagi untuk hadir. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asril insana lafi khusr allazina amanu wa amilus solihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ampun maaf pasti banyak kekurangan. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.